kasih. Saya jemput Batu Pahat. Terima kasih jawapan Menteri. Soalan tambahan saya iaitu apakah tindakan yang akan dibuat oleh kerajaan tentang fitnah ni yang dilempar yang mengatakan bahawa ahli-ahli parlimen yang menyokong Tambun mendapat habuan kerana memberi sokongan? Sila Menteri. Terima kasih Di-Pertua. Sekali lagi terima kasih sahabat saya Batu Pahat. Seperti saya jelaskan, hakikat bahawa tiada satu pun aduan yang dibuat terhadap dakwaan asal. Bolehlah kita katakan bahawa itu akan kekal sebagai cakap-cakap di luar. Saya ingin ulangi bahawa pihak polis khususnya, kita tidak akan ada sebarang tolak ansur terhadap sebarang bentuk pelakuan jenayah yang boleh menjejaskan ketidakpatuhan kepada undang-undang yang sedia ada. Pihak polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau dakwaan daripada individu atau kalau tidak wujud elemen yang disebutkan tadi, umpan, habuan, sogokan ataupun segala macam itu, dia boleh saja jatuh kepada fitnah terhadap kerajaan. Kerana itu, saya ingin ulangi dan mengambil kesempatan ini bahawa pihak agensi penguatkuasa dalam kerajaan, kita sedia untuk bertindak secara profesional bagi menangani sebarang kemungkinan. Terima kasih. Saya jemput Macang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Hormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma saya nak perbetulkanlah yang Hormat Menteri dan rakan-rakan dalam Dewan pada hari ini. Sebenarnya satu laporan polis telah dibuat oleh Armada Bersatu Malaysia tengah malam semalam. Ya, ada kata ini cakap-cakap kosong dan fitnah. Tidak. Kita ada fakta, kita ada kes dan laporan susulan SPRM akan dibuat. Selepas ini Tuan Di-Pertua, kami akan buat sidang media untuk menjelaskan tentang laporan polis ini. Terima kasih. Baik, sila Menteri. Terima kasih. Saya ucap syabas Macang dan Armada bekerja sampai tengah malam untuk buat laporan polis. Hakikat bahawa polis menerima aduan menunjukkan polis juga profesional lah, ya. Baik. Tak ada masalah apa-apa, tak ada beza apa-apa. Saya ulangi, kesediaan kita ada aduan, unsur ugutan, polis. Habuan, sogokan, itu SPRM. Seksyen berapa? Seksyen 16, Seksyen 17. Saya bantu Macang bila buat nanti SPRM, kod terus. Seksyen 16, Seksyen 17, Akta SPRM. Ya. Dan memang kita patut galakkan. Ya, sebab kalau ada maklumat dan tak lapor, itu jatuh juga kegagalan melaporkan itu pun satu kesalahan juga. Ya, bila lapor, berikan semua apa yang disebut sebagai bukti. Kalau dibuat di bawah ugutan, itu kod Seksyen 506 Kandung Keseksaan. So, saya bantu. Seksyen 506 Kandung Keseksaan, ugutan. Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM, itu habuan dan sogokan. Okey, tak ada masalah. Kerana itu, dalam aduan itu sertakan semua elemen yang dikatakan. Kedua-dua agensi, termasuk SPRM pagi tadi ketika memberi taklimat kepada saya menyebut kesediaan mereka untuk menjalankan siasatan secara profesional. Dan di satu sisi lain, ya, ahli-ahli yang berhormat, sahabat-sahabat Macang juga sebelum ini, boleh jadi tindakan mereka itu kerana keyakinan mereka terhadap kepimpinan Perdana Menteri yang telah mewujudkan kestabilan politik, berusaha keras memulihkan ekonomi, menjamin kebajikan dan keadilan sosial kepada rakyat dan membalut semua itu dengan prinsip pemerintahan yang berasaskan kepada practice of good governance, keyakinan mereka yang mereka buat. Boleh jadi juga mereka rasa bahawa propaganda kerajaan ini akan jatuh bulan Ogos seperti yang diwar-warkan sebelum pelarian negeri. Sekarang dah bulan 11. Bulan 12 pula Menteri. Bulan 12. Jadi mereka pun rasa,
Tak boleh jadi ni. Lepas tu bulan 1 pula. Sokongan. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik, saya ulur jemput dulu Terengganu. Terima kasih. Ulu langat lah kau. Alah, ulu langat. Sabarlah. Pagi-pagi dah kan dah nak buat perangai dah. Mana ada buat Terima kasih. perangai Ulu Terengganu ni. Betul. Terima kasih Menteri dengan Ketere, Menteri. lepas ni kami dekat sini ada Jeneral penuh yang akan bersama dengan kami lepas ni. Selamat tinggal Ketere. Gantunglah sekali, bagi tindakan sekali. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Speaker. Dengan jawapan yang diberi, nampaknya ada percanggahan lah. Jawapan yang pertama, tidak ada laporan. Kemudian kita dah ada laporan. Maknanya Menteri tidak diupdate dengan data yang terkini. Persoalan saya Ketua, bagaimana, adakah ianya suatu kesalahan di bawah SPRM apabila menyokong Tambun kemudian dapat peruntukan? Apakah itu juga dikatakan satu rasuah? Terima kasih Ketua. Silakan. Menteri. Soalan asal kalau Ulu Terengganu baca, dakwaan wujud unsur habuan, ugutan, umpan. Bukan afirmatif pun, dakwaan. Sebab itu macam kata armada akan buat laporan polis. Terhadap satu dakwaan, dia mestilah dibuktikan. Ya, itu dia kisah dia. Jadi tak ada. Tapi labuan dah dapat. Labuan dah maklum dapat peruntukan. Ulur Terengganu tak boleh dia. Seperti barangkali Ulu Terengganu miss masa perbahasan Tambun tempoh hari. Undang-undang negara kita ni dia sebut yang ada adalah peruntukan Perdana Menteri. Diagihkan di kawasan parlimen melalui ahli parlimen. There is no such thing as peruntukan ahli parlimen macam kita sedia faham. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ini dah banyak kali kita bincangkan. Pendirian Tambun adalah mulakan perbincangan. Itu isu dia. Saya bersama dengan Damansara, bersama dengan sahabat arwah saya pada masa itu, kami mewakili semasa sebelah sana Kota Baru, diwakili oleh Tengku Zafrul, diwakili oleh kami berbincang. Ya, kami masukkan bahawa yes, reformasi parlimen, reformasi dari segi Parliamentary Select Committee, 9 orang, sana 5, sini 4. Kami bincang semua. Jadi daripada situ, barulah Bera sebagai Perdana Menteri kemudian menimbangkan bahawa peruntukan Perdana Menteri akan disalurkan melalui kawasan. Dia ada tertib dia, ada proses dia. Bincang. Ya itu saja. Dan ini berkali-kali Tambun sebut. Jadi isunya ialah kesediaan kerajaan membuka ruang kepada perbincangan. TPM Putrajaya diberikan mandat. Jadi kenapa mesti kita nak prolong benda ni? Ya, itu. Terima kasih. Baik, sekarang saya Ulu jemput langat. Tuan. Ulu langat. Saya ada 3 Speaker. kuasa. Alah speaker, tadi Ulu Terengganu patutnya Ulu langat. Barulah kita rasa macam kan lepas Depa Wali ni. Pendang pun nak Barulah juga. Depa Wali vertical kita ni. Pendang Boleh, pun nak speaker, juga, Tan Sri Baik, Speaker. saya jemput Tuan Kalam bin Salan, Sabak Bernam. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2, minta Menteri Pendidikan menyuarakan standard operating procedure atau SOP yang dilakukan oleh pihak sekolah setiap kali berlaku aduan mengenai kes membuli pelajar dan setakat mana kes-kes buli di sekolah dilaporkan kepada pihak polis serta diambil tindakan di dalam mahkamah. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Menerusi teras kedua nadi keunggulan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia komited memberikan penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Dalam konteks karamah insaniah ini juga konsep manusiawi turut diperkenalkan, iaitu setiap murid mempunyai perasaan hormat, empati dan kasih sayang antara satu sama lain. Konsep ini akan mewujudkan suasana harmoni yang menghindari gejala negatif termasuk buli. Sehubungan dengan itu, KPM sentiasa proaktif dalam mengenai isu buli yang melibatkan murid-murid di sekolah. KPM telah melancarkan garis panduan pengurusan salah laku buli di Institusi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia beserta surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 12 tahun 2023 bagi pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Garis panduan ini akan menjadi rujukan kepada semua pihak berkepentingan di institusi pendidikan dalam menjelaskan kefahaman tentang salah laku buli dan implikasinya serta peranan masing-masing dalam pengurusan salah laku buli, terutamanya terhadap
terhadap pembuli dan mangsa buli. Untuk makluman ahli yang berhormat, Standard Operating Procedure dengan izin atau SOP yang dilakukan oleh pihak sekolah setiap kali berlaku aduan mengenai kes membuli murid adalah seperti berikut yang berhormat. Pertama, menghubungi ibu bapa atau penjaga murid yang terlibat, pelaku dan mangsa. Kedua, menghantar dan mengiringi murid yang terlibat ke klinik atau hospital kerajaan atau One Stop Crisis Center dengan izin yang berdekatan untuk pemeriksaan fizikal sekiranya murid itu mengalami kecederaan fizikal atau gangguan emosi. Yang ketiga, memastikan aduan salah laku murid yang diterima direkodkan dalam sistem sahsiah diri murid atau SSDM. Yang keempat, memastikan laporan awal dilengkapkan menurut Surat Berkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 2011, pelaksanaan Standard Operating Procedure SOP dengan izin 137, pelaporan dan tindakan menangani isu disiplin murid 1 hari aduan, 3 hari siasatan dan 7 hari penyelesaian, dan mengemukakan laporan awal kepada PPD serta laporan awal kepada JPN dan KPM. Bagi kes buli yang tiada kaitan dengan kesalahan jenayah mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa, pihak sekolah akan mengendalikan kes tersebut mengikut kategori kesalahan disiplin seperti yang didaftarkan di peringkat sekolah. Manakala bagi kes yang dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia, pihak sekolah akan membantu PDRM dalam menyediakan beberapa dokumen yang berkaitan bagi melengkapkan proses siasatan. Laporan polis biasanya akan dibuat oleh doktor yang merawat mangsa atau waris mangsa, manakala tindakan selanjutnya bergantung kepada siasatan polis dan tindakan timbalan pendakwa raya. Sementara itu, pihak sekolah akan memantau disiplin murid termasuk sementara menunggu siasatan dan atau prosiding mahkamah selesai, dan intervensi akan dibuat melalui pemulihan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Untuk makluman yang berhormat juga, sikit lagi ya Tuan Yang Pertua, ada beberapa kaedah juga pelaporan kejadian buli boleh dibuat melalui portal aduan buli, melalui sistem pengurusan aduan awam SISPA KPM, email adu buli, talian, telefon dan aplikasi WhatsApp. Jadi dengan kerjasama dengan pemufakatan KPM dan PDRM juga kita membincangkan isu salah laku murid termasuk buli di sekolah ini, dan setiap sekolah sebenarnya termasuk sekolah menengah dan sekolah rendah mempunyai seorang pegawai perhubungan sekolah PPS dalam kalangan anggota PDRM yang sentiasa mendampingi dan bekerjasama dengan pihak sekolah. Kita juga komited yang berhormat untuk meningkatkan lagi kesedaran murid bagi mencegah gejala buli di sekolah, dan KPM sentiasa menghargai peranan semua pihak termasuk PIBG, NGO, komuniti setempat dan semua yang terlibat dalam menangani gejala buli di kalangan murid di sekolah. Terima kasih yang berhormat. Saya jemput Sabak Bernam. Sabak Bernam mendengar dan meneliti serta memahami, dan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dengan penjelasan jawapan yang diberikan. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Kalau kita amati penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, itu lebih kepada mengubati. Dan Sabak Bernam mencadangkan dan menyeru agar unit disiplin, karyawan murid, kaunseling dan semua guru di sekolah adalah guru disiplin. Ini diperkasakan supaya sebelum berlaku sesuatu kes buli ini, terlebih dahulu ia dapat dihidu dengan kemungkinan akan berlaku, kerana apa juga jenayah yang berlaku dia meninggalkan kesan dan ada tanda-tanda akan berlaku. Contohnya buli itu akan berlaku bila, di mana, siapa yang terlibat, kerana dia melibatkan ramai buli ni dan mereka ni menyerang satu orang. Jadi tanda-tanda perancangan tu sepatutnya lebih awal dapat dikesan oleh ketiga-tiga unit tadi, HEM, disiplin, kaunseling dan guru-guru semua adalah guru disiplin. Juga dengan murid-murid, tak semestinya ia pengawas. Sekiranya ada tanda-tanda maklumat-maklumat yang boleh dipercayai, soalan dia boleh diterima. Jadi soalan saya, adakah kementerian juga telah menyediakan langkah-langkah pencegahan supaya buli ini tidak berlaku? Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih yang berhormat. Saya petik dulu kata-kata Cikgu Azman dalam Gebencih Boys. It takes a village to raise a champion. Dalam isu buli ini sama juga. It takes a village to raise a child. Jadi sebab itu yang berhormat, semua
ya, semua pemegang taruh ini sangat penting sebagaimana yang dicadangkan oleh Yang Berhormat, dan untuk itu juga Yang Berhormat, langkah-langkah yang telah pun kita ambil, pertamanya Yang Berhormat, sebanyak 63% Yang Berhormat, saya nak ulang, KPM telah menambah bilangan warden sebanyak 63%. Bermula 1 Ogos 2022 dengan julat sekurang-kurangnya 3 orang warden di sebuah asrama. KPM juga mengadakan bengkel upskilling kepada ketua warden dan warden dari semasa ke semasa bersesuaian dengan tugas warden seperti yang digariskan dalam garis panduan tadbir urus sekolah MySG. Yang kedua, pelaksanaan sistem rumah di sekolah berasrama misalnya merupakan antara usaha untuk menghasilkan modal insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampanan sahsiah kesedekatan kepimpinan dan juga menjalankan program siasih unggul murid di sekolah menengah, melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pemantapan jati diri murid. Jadi Yang Berhormat, semua program-program ini juga kita laksanakan termasuk dengan apa yang telah pun kita laksanakan seperti mana yang telah pun dijelaskan di dalam garis panduan intervensi buli di semua institusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi intervensi ini juga kita laksanakan Yang Berhormat, termasuk pencegahan, intervensi perkembangan, intervensi pemulihan dan intervensi krisis. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Sungai Tani. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan jawapan timbalan Menteri pada sesi yang lalu, SSDM, Sistem Sahsiah Diri Murid, kes buli memang meningkat tahun ke tahun. Tapi apa yang lebih membimbangkan kita adalah long term effect dengan izin, yang mana pelajar-pelajar yang terlibat dengan buli atau post buli ini akan mengalami trauma, kemurungan dan malas untuk ke sekolah. Di kawasan saya sendiri banyak saya mendapat aduan daripada guru-guru dan ini memberikan satu efek yang tidak baik kepada sistem persekolahan. Soalan saya adalah bagaimanakah kementerian ingin mencegah adanya mental health issue ini dengan memberikan sesi kaunseling berpanjangan, dan berapakah tempoh sesi kaunseling bukan kepada orang yang membuli tetapi kepada mangsa. Dan lebih menyedihkan lagi adalah kes-kes buli ini di kawasan saya sendiri. Tidak hanya pelajar yang mengalami efek tersebut tetapi ibu bapa sendiri trauma. Dan apakah langkah kementerian merentasi kementerian yang lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat untuk memberikan kaunseling tidak hanya kepada murid tetapi juga kepada ibu bapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Yang Berhormat. Yang Berhormat, izinkan saya juga memaklumkan kepada Yang Berhormat, penyelesaian kes buli sebenarnya adalah 90% selesai dalam tempoh 15 hari yang diadu melalui portal aduan buli. Bagi kes yang belum diselesaikan adalah melibatkan kes-kes yang memerlukan siasatan lanjut melebihi 15 hari. Peningkatan ini Yang Berhormat, kalau kita ambil dari segi pendekatan advokasi, akses, maknanya penyebaran tentang akses kita untuk murid-murid dan juga ibu bapa waris untuk mengadu, maknanya lebih terbuka hari ini. Dan inilah yang sentiasa kita berikan jaminan bahawa setiap aduan mesti disiasat mengikut tempoh 137 pelaporan sebentar tadi. Adapun tentang soalan Yang Berhormat, tentang apakah intervensi yang dilakukan, Yang Berhormat, kami ingin menegaskan bahawa kita sentiasa memandang serius tentang kebajikan dan keselamatan murid di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi kes yang berlaku di sekolah, mangsa dan pelaku akan dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk sesi kaunseling. Yang Berhormat, kita mempunyai pasukan guru bimbingan dan kaunseling di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani isu-isu buli tersebut. Guru bimbingan dan kaunseling akan memberikan intervensi bersesuaian bagi memastikan intervensi yang terkait rapat dengan kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan murid terjaga secara berterusan sebagai bentuk perlindungan sementara di sekolah bagi melindungi mangsa sewaktu siasatan dijalankan. Semua kes buli perlu dilaporkan kepada pengetua untuk tindakan selanjutnya. Untuk intervensi Yang Berhormat yang kita telah pun laksanakan berdasarkan garis panduan dan juga program dan aktiviti intervensi adalah seperti berikut. Pertama, intervensi pencegahan. Ini memang kita laksanakan untuk memastikan pencegahan ini harus dilaksanakan di peringkat sekolah. Kedua adalah intervensi perkembangan, ya, dan kemudiannya pemulihan dan juga krisis. Jadi semua proses intervensi ini kita laksanakan bukan sahaja untuk mangsa tetapi juga untuk menangani di peringkat awal lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Damansara. Terima kasih Tuan Speaker.
Soalan saya dibagikan kepada dua Tan Sri Speaker. Pertama, Tan Sri Speaker, kami mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri beberapa minggu yang lalu, Yang Berhormat Tanjung, menyatakan ada pelonjakan dalam angka kes-kes buli dalam tahun ini sehingga bulan November ini. Ini menunjukkan bahawa masalah ini memang masalah serius yang perlu kita tangani dengan segera. Saya dengar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan apa yang berlaku, mekanisme yang wujud di peringkat sekolah untuk kita menangani masalah ini. Tapi saya rasa satu perkara yang kita perlu ambil kira, Tan Sri Speaker dan Yang Berhormat Menteri, adalah bahawa kebanyakan kali perkara buli ini terbabit juga dengan kumpulan-kumpulan tertentu yang wujud di luar perkarangan sekolah juga. Dan apa yang berlaku selepas sekolah ini kerap kali ada hubungannya dengan apa yang berlaku di sekolah, dan di situlah berlaku masalah dia. Soalan saya yang pertama adalah sejauh manakah sekolah-sekolah dan kementerian pendidikan melihat kepada bagaimana kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi luar supaya kita juga tahu apa yang berlaku di luar sekolah, kumpulan-kumpulan tertentu yang membawa ancaman kepada keselamatan pelajar dan tindakan yang boleh diambil. Adakah itu satu perkara yang akan kita just leave it to the other agencies, ataupun adakah kita dan kementerian juga akan pastikan bahawa kita pastikan guru-guru sedar wujudnya kumpulan-kumpulan tertentu dan sebagainya, kerana kadang-kadang guru pun tertekan kerana apa yang berlaku di luar, dan itu menjadi masalah yang menghalang tindakan diambil di sekolah kerana apa yang berlaku selepas sekolah di luar perkarangan sekolah. Itu perkara yang pertama. Kedua, Tan Sri Speaker, berkenaan dengan kes-kes yang dibawa ke mahkamah oleh kerana ianya melibatkan pelajar-pelajar, adakah satu perfahaman dibuat dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Kehakiman supaya kes-kes ini didengar dengan segera kerana ianya melibatkan pelajar dan memang persekolahan mereka terkesan akibat daripada kes-kes ini. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ambil perhatian serius tentang soalan-soalan Yang Berhormat, dan rangkuman kedua-dua soalan Yang Berhormat itu saya rangkumkan dalam jawapan, iaitu pertamanya kita mengadakan kerjasama yang cukup erat melalui jawatan kuasa pemuafakatan KPM PDRM Yang Berhormat. Jadi bukanlah KPM sahaja tetapi juga dengan jawatan kuasa pemuafakatan bersama dengan PDRM ini, memang segala isu yang disebut oleh Yang Berhormat ini dibincangkan dalam jawatan kuasa tersebut. Dari jawatan kuasa tersebut itulah kita seterusnya setiap sekolah dan sekolah, maknanya sekolah menengah dan sekolah rendah, mempunyai seorang pegawai perhubungan sekolah yang terdiri daripada kalangan anggota PDRM yang sentiasa mendampingi dan bekerjasama dengan pihak sekolah, termasuklah mengadakan program untuk mencegah buli. Jadi berkaitan dengan soalan yang kedua itu, betul Yang Berhormat, memang ada kerjasama yang erat juga di peringkat yang kita panggil sebagai pengurusan kes, yang kita mahu pastikan bahawa kes ini betul-betul dilihat dalam konteks melindungi anak-anak kita dan dipercepatkan dalam konteks untuk memastikan bahawa anak-anak ini tidak terdedah kepada mana-mana ancaman misalnya ataupun harassment dengan izin Yang Berhormat, dan juga memastikan perlindungan kepada mereka semasa kes ini dilaksanakan. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Ku Pui Tiong, Kota Melaka. Tan Sri Speaker, Kota Melaka ingin minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan bagaimana sasaran dasar agro makanan negara 2.0 boleh membantu pencapaian pembangunan sektor penternakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Dipertua dan Kota Melaka. Pada masa kini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang melaksanakan setiap plan yang dirangka daripada 2021 hingga 2030. KPKM telah menggariskan 5 strategi utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan pertumbuhan lanjutan dalam industri ternakan ayam itik. Dan sekarang ia berjalan dengan lancar dan sedang berlaku pemulihan. Yang kedua, menambahkan bilangan ternakan ruminan. Yang ketiga, memudahkan kebolehcapaian pasaran sub-industri ruminan kepada usahawan baru. Yang keempat, mengurangkan dan mengawal kehilangan ternakan akibat penyakit.
Yang kelima, mengurangkan pergantungan kepada bahan makanan ternakan import. Ini masih jauh terkebelakang, sedang diusahakan. Bagi mengukuhkan 5 strategi, dasar dan 2.0 telah menetapkan 16 plan strategi yang mempunyai matlamat utama. Pertama, memudah cara menaik taraf sistem reban terbuka kepada sistem reban tertutup dan membangun serta mempromosi produk ayam itik di pasaran tempatan dan akses ekspor dengan sasaran SSR 140% bagi daging ayam itik dan 123% bagi telur. Ini sasaran. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan sistem integrasi ruminan kelapa sawit dan peningkatan insentif keuangan bagi menaikkan segala program pembiakan stok ruminan intensif dengan sasaran SSR 50% bagi daging lembu dan 100% bagi susu segar. Mengurangkan pergantungan kepada import bahan makanan ternakan melalui pelaksanaan R&D bagi mengenal pasti bahan makanan yang ekonomik serta menetapkan kualiti dan kuantiti PKC sebagai sumber alternatif bagi makanan ternakan. Ini daripada rong sawit. Antara program yang telah dilaksanakan, skim rezeki ternakan ruminan dan unggas yang bertujuan untuk membantu penternak kecil bagi menambah sumber pendapatan. Yang kedua, program peningkatan ruminan yang bertujuan untuk meningkatkan populasi asas ternakan ruminan pedaging. Yang ketiga, program pembangunan industri tenusu ianya berkembang dan ia diusahakan oleh seperti Farm Fresh, Evergreen di Keningau, Desa Ketel, Kundasang dan juga di Kuching. Dan ternakan susu ini memang sedang berkembang dan mendapat sambutan. Pembangunan taman kekal pengeluaran makanan seperti di Keluang, program agropreneur muda yang bertujuan untuk membantu dan menggalakkan pelibatan golongan muda dalam bidang peternakan generasi Grand Agropreneur Muda. Saya sambung bagi jawapan lain secara sambung. Baik. Terima kasih. Saya jemput Kota Melaka. Terima kasih, Tuan Speaker. Menteri, dalam usaha kita ingin mencapai sasaran dasar agro makanan negara 2.0, sudah pasti peranan yang dimainkan oleh sektor awam dan juga sektor swasta adalah penting. Jadi kalau kita lihat apakah cabaran, saya lihat cabaran yang kita hadapi sekarang ialah minat pelabur swasta dalam sektor tani ini adalah rendah. Barangkali ini adalah kerana ketidakpastian ataupun keuntungan yang rendah. Ya, kita lihat laporan daripada Kementerian 2019, hanya 54% pelabur swasta adalah ladang durian, 21% dalam pengeluaran cendawan tiram di Negeri Sembilan dan selebihnya 25% dalam sektor pertanian lain. Nampaknya dalam sektor peternakan ini pelabur swasta kurang ceburi dan saya lihat pertumbuhan bagi 10 tahun yang lepas 2010 hingga 2019 pertumbuhan ternakan untuk daging lembu, tenusu dan juga babi adalah negatif. Jadi dalam hal ini bagaimana kita nak memastikan supaya pelabur swasta ini boleh melabur dalam sektor penternakan ini. Ya, saya lihat terutamanya saya lihat selepas pasca demam babi Afrika tersebut, penternakan babi di Malaysia ini terjejas. Jadi bagaimanakah pihak kementerian dapat bantu sektor industri peternakan ginza ini? Ya, sebab kita tahu, ya, adakah kerajaan bersedia untuk kita wujudkan satu pig farming area supaya semua boleh pergi ke sana untuk, ya, kepentingan sektor penternakan babi ini, supaya masalah-masalah setempat tu boleh selesai. Kedua, kita tahu agro bank hanya bagi
pinjaman kepada mereka yang produk halal saja. Jadi bagi pengusaha penternakan babi ini, bagaimana kementerian boleh bantu mereka? Dan juga yang ketiga, Speaker, ini last. Saya lihat kepada bajet yang dibentangkan, sektor awam untuk 3 penternakan ini, lembu, tenusu, babi, tahun ini 21 juta diperuntukkan untuk pembangunan mereka. Tapi tahun depan hanya tinggal 8 juta saja. Okey, faham. Jadi minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Rabi yang bertanya. Memang sektor agro makanan ini termasuk penternakan menurun dalam 2 tahun kebelakangan dan sekarang sedang meningkat semula. Penurunan itu di antaranya punca yang utama adalah COVID. COVID di mana banyak pekerja-pekerja asing yang balik atau tidak bekerja menyebabkan pengusaha mereka menurun. Dan peningkatan sekarang ini sedang berlaku. Begitulah kita lihat dalam sektor ayam. Sampai sekarang alhamdulillah sudah berlaku pemulihan dan telur juga sedang berlaku pemulihan. Dan kita dah sampai ke sasaran sekarang ini sehingga bila kita apungkan didapati harganya tidak naik dan ianya stabil di pasaran sekarang. Jadi yang lain-lain itu memanglah mengambil masa sedikit untuk kita bukan kata naik dasar sampai 2030 ini. Nak pulih daripada 2 tahun yang lalu pun sekarang ini kita sedang berangsur terutama dalam hal pedaging. Begitu juga kalau kita kata dalam African Swine Fever. Ni apa ni, sesama babi lah yang berasal dari Afrika ini. Memang kerajaan membantu mereka dari segi ganti rugi yang agak banyak dan sekarang di peringkat penyelesaian yang akhir, iaitu satu pembayaran wang ihsan bagi wabak African Swine Fever 8.1 juta sudah pun selesai bagi negeri Melaka dan Perak. Bagi fasa 2 8.64 juta dalam proses pembayaran di Johor dan juga Pulau Pinang. Jadi bukan saja lembu, kambing saja yang kena penyakit yang disubsidi oleh kerajaan, termasuk babi. Sebab bagi kita, kesemua rakyat Malaysia adalah berhak untuk mereka hidup dan kita bersama dalam mendukung apa makanan mereka, kita akan berusaha bersama. Jadi ini saya kata tadi, unsur-unsur penternakan ini sedang berkembang semula. Minat swasta datang sekarang ni, banyak dah yang datang. Terutama nak buka ladang durian, nak buka ladang padi, nak buka ladang berbagai. Minat swasta telah mulai pulih sekarang ini. Dan kerajaan cuba facilitate mereka supaya berlaku pemulihan dalam hal agro makanan ini dengan seberapa segera yang boleh. Tapi dia mengambil, saya kata tadi, tanam durian pun dia nak dapat hasil 6 tahun ya. Dia tak boleh tanam begini esok dapat hasil. Tapi kalau ayam tu cepat sikit, 3-4 bulan dah dapat hasil. Tapi kalau yang daging pun begitu juga, dia akan mengambil masa sedikit. Tapi berlaku pemulihan sekarang. Ini yakinlah apa yang sedang diusahakan oleh semua rakyat sekarang ini. Saya jemput Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saja. Saya nak meraihkan kehadiran lawatan daripada Persatuan Silaturahim. Tak boleh begitu sebab lepas Bukit ni minta Bukit Gantang sebut sekali lagi ya. Untuk meraihkan saja kehadiran. Ya. Okey. Tapi sekarang saya jemput Bukit Gantang dulu, lepas ni terumpas kawan-kawan yang akan sebut. Terima kasih. Saya nak sampaikan soalan daripada rakyat di kawasan penanam padi. Sebab menteri ada pagi ni, rungutannya ialah benih padi dah tak ada dalam pasaran. Dah seminggu mereka cari benih padi, nak beli dah tak ada. Yang ada pun harga luar kawalan. Dan kalau beli, tidak dikeluarkan resit. Harga sekarang yang mereka beli adalah RM68 ke RM75 satu beg. Ada pesawah-pesawah mungkin tak akan bertanam padi pada musim ini. Minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Baik, terima kasih. Soalan pasal penternakan, iaitu penternakan ini bila sebut ternak ni benda yang hidup lah. Ayam, ikan, lembu, kebau. Jadi bila padi ini dia tanaman. Dia keluar pada soalan itu, tapi kita sedang berusaha. Kita kementerian akan bertindak dengan
dengan sempat mungkin di antaranya penguatkuasaan. Kalau ada persembunyian benih padi dan malam ini sekarang ni live telecast ini, kita harap mereka jangan sorok. Kita akan bertindak kali ini, kita tak kira. Dah berlaku dah penangkapan di 20 tempat, jangan ada berlaku sorokkan benih padi. Ini kita beri amaran lah kepada mereka semua supaya bekerjasama. Soal harga dan sebagainya kita runding kemudian lagi. Tapi nak bagi orang tanam padi mesti disegerakan. Soal naik-naik ke harga padi, naik-naik ke harga benih dan semua itu perundingan kemudian. Kita tak boleh gunakan suasana begini untuk menekan satu perkara supaya mereka capai cita-cita mereka dengan menyeksa orang lain. Ini kita beri jaminan lah, kita akan bertindak dengan sebaik mungkin supaya padi dapat ditanam di tahun ini mengikut jadual kalau seboleh-bolehnya, insya-Allah. Baik, saya jemput Padang Terap. Tak bagi. Padang Terap boleh minta mengalu-alukan siapa yang datang tu. Okay, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mengalu-alukan kehadiran daripada Persatuan Silaturahim Anak Temeluh. Okey. Selamat datang ke Dewan Rakyat. Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita lihat kerajaan telah mengimport ternakan hidup ni bernilai hampir 1 bilion setiap tahun untuk lembu, kambing dan sebagainya. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi rungutan penternak-penternak kambing sejak akhir-akhir ini, iaitu lambakan kambing daripada Thailand yang menyebabkan masalah jualan kambing tempatan ini merundum disebabkan kambing Thailand ini dijual pada harga yang sangat murah. Ada jual RM250, ada jual RM1 pun ada. Jadi apakah tindakan pihak kerajaan untuk menyelamatkan penternakan pengusaha kambing-kambing di tempatan ini? Terima kasih. Baik, Menteri. Memang Padang Terap kawasan sempadan itu. Memang saya semalam pun pergi ke Perak, di antaranya diberitahu kepada saya ini dah kita makan baru dia beritahu. Ini kambing seluduk daripada Thailand yang dibawa masuk di antaranya di sebelah Kelantan kerana sempadan mereka sungai begitu sempit, dan kita insya-Allah kita akan minta penguatkuasaan sempadan supaya bertindak lebih kerap dan menjaga supaya kita tahu dan kenapa kambing di Thailand ini itu begitu murah, sebab mereka di banyaknya kambing lepas. Kambing lepas yang kita tidak tahu sama ada dia ada penyakit atau tidak kerana tidak melalui saluran DVS dan sebagainya. Dan memanglah sekarang ni kalau beras kuranglah sikit diseruduk kerana beras di Thailand pun agak tinggi. Tapi kenapa kambing terlalu murah di sana? Dan kita harap penguatkuasaan sempadan jaga supaya kita pada masa yang sama kita juga berusaha supaya ramai lagi penternak kita, dan kita akan usaha facilitate mereka supaya ternakan kambing ini ternakan yang boleh dicuburi oleh anak-anak muda sekarang. Dan Kedah di antara satu tempat yang berjaya ternakan kambing ini, terutama di kawasan Dijerai Yan yang nampak penghasilannya begitu tinggi. Dan kita harap ahli-ahli parlimen memainkan peranan supaya mereka dapat ternak, kalau nak is efficient, sufficient semua, sekurang-kurang 200 ekor. Baru satu keluarga itu boleh bergantung sepenuhnya kepada ternakan itu. Kalau kurang daripada itu boleh, tapi tidak sampai ke peringkat pergantungan satu keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Yang berhormat, sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Saya usaha. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya mulakan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dengan menjemput Tuan Mordi Bimul, Pasir Gading, maaf. Mas Gading. Mas Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan Mas Gading nombor 1. Silakan Menteri. Tan Sri, rumah berdinding dan berpintu terletak sepi di pinggir paya. Mas Gading, soalan 1, dengarkan ini jawapannya. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2024, sebanyak 10 bilion ringgit disediakan untuk program STR, Sumbangan Tunai Rahmah, bagi memanfaatkan hampir 9 juta penerima. Tahun 2023,
8 bilion ringgit, tahun 2024 10 bilion ringgit. Program ini merupakan bantuan kerajaan kepada golongan berpendapatan rendah serta sederhana, kurang daripada RM5,000 dan ke bawah, yang benar-benar berkelayakan dan memerlukan bagi mendepani cabaran kos sara hidup. Penyampaian perkhidmatan terutamanya melibatkan golongan sasar sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan pemakluman berhubung status kelulusan permohonan STR dan pembayaran STR akan dipastikan sampai kepada pemohon melalui 3 cara. Pertama, penghantaran surat kepada penerima lulus berdasarkan alamat yang didaftarkan dalam pangkalan data STR termasuk kawasan pedalaman di Sabah dan juga di Sarawak. Kedua, hebahan khidmat pesanan ringkas SMS Plus ke nombor telefon penerima yang lulus dan berdaftar dalam pangkalan data sumbangan tunai rahmah. Dan ketiga, semakkan sendiri melalui portal rasmi STR di laman portal www.lhdn.gov.my atau kita Google di internet, tulis STR sumbangan tunai rahmah, maka ada maklumat di situ. Bagi tujuan kemaskinian maklumat atau permohonan baharu STR, ia juga boleh dibuat secara berkelompok melalui agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan Persatuan Penduduk yang mewakili komuniti setempat. Selain itu, kerajaan juga akan memperhebatkan program turun padang bersama pemimpin komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan STR dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Antara contoh yang telah dibuat di Masjid Al-Falah Jengke 7, Kampung Perting Bentong dan Kampung Rancangan Batu 22 Tawau. Untuk makluman yang berhormat, Pusat Khidmat Wakil Rakyat juga boleh berperanan lebih luas dengan menjadi barisan hadapan dalam memastikan tiada individu yang tercicir melalui pembukaan kaunter bergerak untuk tujuan pendaftaran dan pengemaskinian secara berkelompok. Proses pendaftaran dan pengemaskinian ini perlu dilaksanakan bagi memastikan hanya individu yang benar-benar layak sahaja menerima STR. Langkah ini juga penting bagi memastikan sumber keuangan negara digunakan dengan berkhidmat serta bersasar kepada golongan B40 yang di samping mengelakkan ketirisan. Baik, saya jemput Mas Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih juga Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama, berapakah penerima mengikut kategori isi rumah, warga emas dan orang bujang yang menerima STR? Jika boleh, mungkin Timbalan Menteri boleh berikan juga jumlah penerima mengikut pecahan kaum. Dan kedua, tentang masalah ataupun situasi yang biasa kami hadapi di luar bandar, iaitu situasi di mana berlakunya cubaan untuk membuat permohonan baru daripada pasangan yang telah ditinggalkan ataupun diceraikan tanpa ada ataupun belum ada dokumen cerai yang sah bagi menyokong ataupun membuktikan status perkahwinannya. Jadi situasi sebegini banyak berlaku di luar bandar, tetapi atas dasar keperluan kerana mempunyai anak-anak sebagai tanggungan, bagaimanakah pertimbangan diberikan bagi kes-kes tertentu yang sebegini? Terima kasih. Sila Menteri. Ya, kategori isi rumah yang menerima pendapatan kurang daripada RM2,500, 3.1 juta orang penerima. Isi rumah antara pendapatan RM2,501 hingga RM5,000, 1 juta orang. Warga emas yang bujang, 1.3 juta orang. Bujang dengan pendapatan kurang RM2,500, 3.3 juta orang. Mengikut kaum, ya, Bumiputra Sabah Sarawak penerima STR 1.1 juta atau 13%, Melayu 5 juta orang 57%, masyarakat Cina 1.6 juta orang atau 18%, India 0.7 juta orang atau 8%, dan lain-lain 0.3 juta orang atau 4%, jumlahnya 8.7 juta orang. Mengenai apa yang ditanyakan oleh YB Mas Gading, kita juga ingin boleh mendapatkan status perkahwinan itu daripada data Jabatan Agama Islam Negeri, data JPN untuk bukan Muslim. Selain itu, boleh kemukakan dokumen secara fizikal di cawangan-cawangan lembaga hasil dalam negeri. Terima kasih. Baik.
Seterusnya bergerak kepada soalan nombor 2, Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 2. Silakan, Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di seluruh negara. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas SKPK Taiping bermula sebagai kelas percantuman yang ditubuhkan pada tahun 1973. Pada 2 Disember 1991, SKPK Taiping telah berpindah ke bangunan di Sekolah Kebangsaan Taiping. Dalam Rolling Plan 2 tahun 2022, Rancangan Malaysia ke-12, Kementerian Pendidikan telah diluluskan projek pembinaan Kompleks Pendidikan Khas Taiping Fasa 1 yang mengandungi skop 18 bilik darjah berserta kelengkapan perabot dan peralatan serta lain-lain kemudahan di Mukim Simpang Taiping Perak. Projek ini adalah diluluskan bagi untuk memberi perkhidmatan sokongan kepada murid berkeperluan khas MBPK di sekitar Perak Utara seperti daerah Kerian, Hulu Perak dan Lumut Matang dan Selamat. Projek ini dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia secara lead consultant dengan izin. Sehingga 14 November 2023, status projek adalah di peringkat reka bentuk yang mana pelaksanaan makmal pengurusan nilai telah diselesaikan dan kini dalam persediaan untuk pelaksanaan makmal kejuruteraan nilai bersama pihak JKR Malaysia. Projek ini dijangka untuk diiklan tender pada bulan Mac 2024. Kerja di tapak dijangka akan dimulakan pada Oktober 2024. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan Timbalan Menteri. Saya ucapkan tahniah kepada kementerian. Sebenarnya dimaklumkan dalam jawapan yang lalu adalah iklan tender akan dibuat pada bulan September. Tapi tak apa, saya akan tunggu dengan sabar pada bulan Mac dan saya akan tanya lagi. Soalan saya yang kedua ialah, kawasan yang akan dibuat sekolah inilah kawasan yang paling strategik di Parlimen Bukit Gantang. Tidak ada tanah lain lagi yang ada di Bukit Gantang untuk dibuat sebuah bandar baru. Keluasan tanah kementerian adalah sebanyak 81.97 hektar yang telah digunakan oleh Jabatan Kesihatan 15 hektar, Pertahanan Awam 10 hektar dan berbaki sebanyak 50.9 hektar. Saya dah panjangkan permohonan kepada kementerian dan kepada Tanah Persekutuan untuk mewujudkan sebuah bandar baru yang mix development di Tanah Persekutuan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Inilah saja lokasi yang ada di Parlimen Bukit Gantang untuk mewujudkan bandar baru. Ada juga dialokate untuk bomba dan rela. Jadi kalau saya minta lihat semula permohonan daripada Parlimen Bukit Gantang untuk memajukan kawasan ini untuk dijadikan bandar baru dan keep in kind untuk membina sama ada sekolah lagi ataupun jabatan-jabatan agensi yang lain. Terima kasih. Bukit Gantang ini yang tambahan 30 juta tu Bukit Gantang. Menteri, soalan tu agak wide. Yes. Sila jawab. Jadi ini saya minta maaf kerana ini ada tentang satu bandar baru. Saya akan telitikan dan saya akan dapat makluman lebih dan akan jawab secara bertulis. Baik, terima kasih. Tampin. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Mengenai allowance murid berkeperluan khas EMK yang telah diperkenalkan sejak 2005 untuk meringankan beban kewangan ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga berkeperluan khas. Saya ingin mendapatkan kepastian daripada kementerian, bilakah kali terakhir kadar allowance bulanan tersebut disemak dan adakah terdapat sebarang cadangan untuk meningkatkannya? Dan apakah perancangan kementerian untuk mempertingkatkan prasarana mesra orang kurang upaya OKU di sekolah-sekolah harian biasa, khususnya di luar bandar? Terima kasih Tan Sri. Silakan. Terima kasih Ahli Berhormat dan Tan Sri Yang Di-Pertua. Jadi untuk ini KPM menyatakan keperluan
dari segi bantuan, setiap memang mereka akan mendapat bantuan untuk setiap murid yang berkeperluan khas, seperti yang mereka di PPKI, di bilik, di kelas integrasi, mereka semua akan mendapat bantuan. Jadi Kementerian Pendidikan akan pembinaan khas bagi pelajar dari latar belakang keluarga miskin seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Kita memang ada aspek dari segi kewangan, keperluan semasa, dan semua ini kita akan ambil maklum dan akan memberikan keperluan yang seterusnya. Dan dari segi ada tambahan tak? Buat masa ini kita masih dalam kadar yang sama seperti dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Datuk Larry Sun alias Larry Seng Wei Chien Julau. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Salam Malaysia Madani. Untuk makluman ahli yang berhormat, penentuan harga lantai tambang e-hailing adalah kompleks dan perlu diimbangi antara pemandu dan pengguna. Sekiranya harga lantai ditetapkan, harga tambang kepada pengguna juga mungkin meningkat. Pemboleh ubah seperti kesesakan trafik, cuaca, jarak, masa, jumlah permintaan dan jumlah penawaran menentukan padanan tempahan dengan penawaran secara langsung. Justru itu, harga tambang juga fleksibel mengikut padanan faktor semasa. Pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat telah mengadakan perbincangan dengan pemain utama industri e-hailing dan maklum balas diterima adalah yang pertama, syarikat memberikan galakan kepada rakan pemandu untuk beroperasi di kawasan tumpuan melalui insentif yang ditawarkan oleh syarikat masing-masing bagi memenuhi permintaan semasa. Dua, sebagai contoh, salah satu syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing membuat penawaran insentif secara seminggu lebih awal kepada pemandu melalui notifikasi aplikasi pemandu. Tawaran insentif yang diumumkan boleh membantu rakan pemandu merancang waktu operasi yang sesuai dan jumlah pendapatan yang disasarkan. Sebagai kesimpulan, kerajaan masih belum berhasrat untuk mengawal selia tambang e-hailing buat masa kini. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput kau. Ya, terima kasih. Soalan tambahan saya. Pada Ogos yang lepas, Yang Berhormat Perdana Menteri ada mengeluarkan satu kenyataan untuk mengkaji kadar upah minimum dari RM5 ke RM7 bayar setiap penghantaran di dalam aktiviti P-hailing. Saya ingin bertanyakan, adakah kementerian bersedia untuk membuat kadar minimum yang sama juga untuk mereka di aktiviti e-hailing dengan menetapkan kadar minimum terpakai kepada semua e-hailing operator kepada RM8 hingga RM10 minimum. Ini kerana sehingga hari ini ada driver yang masih mendapat kadar upah minimum terlalu rendah iaitu RM5. RM5 jumlah upah untuk mereka yang bawa kereta sebenarnya tak berbaloi dan hanya merugikan sahaja. Sebagai contoh, untuk perbandingan harga per kilometer untuk syarikat Grab adalah dilihat di Filipina. Kadar harga adalah RM1.02 per kilometer dan di Vietnam RM1.55 per kilometer. Mengapa Grab driver di Klang Valley, Malaysia hanya dibayar 70 sen tahun lepas dan dikurangkan ke 25 sen per kilometer awal tahun ini? Mohon kerajaan kaji dan naikkan kadar ini untuk driver menerima kadar upah yang adil. Terima kasih. Yang pertamanya, Tuan Sri Ketua, yang dikatakan P-hailing tadi. P-hailing belum dikawal sedia. P-hailing itu memang ada perbincangan dengan syarikat-syarikat pembekal dan kerajaan menggalakkan mereka untuk melihat kepada kadar upah yang diberikan kepada rider-riders. Itu dilakukan secara perbincangan dan telah pun diadakan perbincangan di antara Perdana Menteri dan juga syarikat-syarikat pembekal. Berkenaan dengan kadar upah e-hailing, seperti yang saya telah terangkan tadi, kita tidak mengamalkan satu kawalan harga ataupun tidak meletakkan satu harga lantai kepada kadar yang diberikan kepada pemandu. Dia perlu dilihat juga kepada peimbangan. Kadang-kadang mungkin rendah tetapi kadang-kadang juga dia tinggi. Dia bukannya lihat kepada satu-satu trip saja tetapi secara keseluruhannya. Jadi bagi saya, kalau apa yang diminta itu dinaikkan kadar, dia juga akan memberikan implikasi. Implikasinya ialah harga tambang kepada pengguna akan meningkat. Jadi kalau itu dilaksanakan, Yang Berhormat juga akan datang balik ke Dewan ini membuat pengaduan bahawa kadar tambang untuk e-hailing untuk pengguna telah meningkat.
Jadi kita perlu melihat kepada satu perimbangan bahawa dalam e-hailing ini dia menggunakan satu sistem dynamic mechanism, dynamic pricing mechanism, iaitu bergantung kepada penawaran dan juga permintaan. Jadi kadang-kala mungkin kadar yang diberikan itu rendah, tetapi juga secara keseluruhannya mungkin dia berbaloi. Tetapi dari segi penawaran itu bergantung kepada pemandu. Jadi kalau pada ketika ataupun pada waktu-waktu yang tidak puncak, yang tak banyak permintaan, mungkin pemandu tidak memberikan penawaran. Jadi bagi kita setakat ini dasar yang telah pun sedia ada, kita kekalkan, tetapi kita akan terus berhubung ataupun mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat e-hailing dari masa ke semasa supaya kita dapat mencari satu kaedah tanpa kita kerajaan meletakkan satu syarat, tetapi pada masa yang sama kita juga nak melihat bahawa apakah insentif yang boleh diberikan oleh syarikat e-hailing kepada pemandu-pemandu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan memang juga ada syarikat e-hailing yang ada sistem-sistem yang mereka nak bincangkan, nak mereka perkenalkan di Malaysia. Ada percubaan proof of concept telah diadakan, umpamanya daripada syarikat Grab di Singapura. Dia ada kadar di mana ada trip yang mereka langsung tak mengambil komisen. Tetapi kalau ada juga komisen yang mungkin dinaikkan lebih daripada 20%, dia minta kita batalkan had ceiling tersebut. Kita belum dapat membuat keputusan itu sebab pada ketika ini dasar yang telah kita tetapkan ialah had ceiling untuk komisen yang boleh diambil oleh syarikat-syarikat e-hailing adalah 20% saja. Jadi setakat ini kita kekalkan dengan dasar sedia ada, tapi kita akan lihat dari masa ke semasa bagaimana untuk incentivize kepada pemandu. Terima kasih. Baik, saya jemput Jerantut. Terima kasih kepada Tan Sri Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Happy Diwali kepada semua yang menyambutnya. Soalan tambahan saya ialah apakah usaha pembaharuan yang dilakukan oleh pihak kementerian khususnya kepada penggiat ataupun industri taksi di seluruh negara, kerana kita tahu dengan kerancakan gig ekonomi dan juga e-hailing ini dia secara tidak langsung mengganggu juga pendapatan kepada rakan-rakan kita pengusaha taksi, khususnya di kawasan Jerantut yang merupakan bandar pelancongan taman negara. Silakan Menteri. Terima kasih. Yang pertamanya, kita juga menggalakkan penggiat-penggiat taksi ini untuk menggunakan sistem e-hailing juga. Dan itu sebabnya dari segi dasar e-hailing kita membenarkan pemilik-pemilik kenderaan persendirian untuk terlibat dalam sektor e-hailing ini. Begitu juga pemilik-pemilik taksi. Taksi juga boleh menggunakan sistem e-hailing. Jadi ia dibenarkan untuk dia beroperasi dalam dua sistem, iaitu secara straight hailing ataupun e-hailing. Jadi saya berharap bahawa Yang Berhormat juga dapat membantu, dapat membawa juga dan juga menggalakkan penggiat-penggiat taksi secara tradisional ini supaya dapat transition kepada penggunaan e-hailing. Kita mungkin tahu bahawa ada kekangan, ada pemandu-pemandu yang mungkin dah berumur, mereka tak biasa dengan penggunaan telefon bimbit pintar dan sebagainya. Perkara-perkara itu saya rasa kita boleh bantu. Bagaimana handhold mereka, bagaimana kita memberikan kursus kepada mereka, mengajar mereka supaya dapat transition kepada sistem e-hailing. Dalam perkara ini kita terbuka kalau pihak Yang Berhormat ada cadangan-cadangan, apa kursus yang boleh kita bantu dan apa skim yang kita boleh bantu dari segi membantu mereka transition kepada e-hailing ini, saya rasa kita sanggup untuk membantu. Satu perkara yang perlu kita sama-sama bersetuju bahawa kita perlu berubah dari segi penggunaan aplikasi ini. So ini merupakan trend. Sebab kalau kita tak mengubah kepada aplikasi, penumpang-penumpang pada hari ini mereka lebih sanggup ataupun lebih berminat untuk menggunakan aplikasi. Satu perkara yang sangat penting ialah dari segi harga. Sebab dengan menggunakan sistem e-hailing ataupun aplikasi, harga yang telah mereka tahu ialah berapa yang mereka perlu bayar sebelum mereka menaiki kereta. Berbanding dengan taksi terdahulu, kalau mereka pakai meter, dia tak tahu jumlah bayaran dia sehingga sampai ke destinasinya. Jadi perkara ini amat penting untuk penumpang. Jadi saya berharap Yang Berhormat dapat membantu sama-sama mencari kaedah untuk membantu pemandu-pemandu taksi tradisional ini supaya mereka juga boleh transition kepada sistem e-hailing. Terima kasih. Baik. Saya jemput Tuan Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman Muar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 4. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Tan Sri Yang di-Pertua, Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar
adalah merupakan salah satu daripada hospital KKM yang berjaya mencapai sasaran masa menunggu katil kurang daripada 240 minit dan berdasarkan rekod ini, masalah kesesakan di hospital ini masih ditangani oleh KKM dengan baik. Sehingga Februari 2023, kadar pengisian katil ataupun bed occupancy rate di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar adalah pada tahap 62.6% daripada 575 katil dengan purata masa menunggu katil pada tahun 2022 adalah 32 minit. Untuk maklumat Yang Berhormat Muar, pada tahun ini beberapa peralatan perubatan di hospital ini sedang diganti dan di antaranya adalah multi-detector compute tomography MDCT scanner dengan kos sebanyak ringgit Malaysia 5.5 juta dan digital mammografi bagi kegunaan Jabatan Radiologi dengan kos sebanyak 9 juta sedang dan akan dilaksanakan bermula 2024. Di samping itu, Kementerian juga telah memperuntukkan sebanyak 4.16 juta pada tahun ini bagi tujuan pembaikan, ubah suai dan naik taraf bangunan dan kemudahan infrastruktur di hospital ini meliputi peruntukan seperti berikut. Kerja-kerja naik taraf, ubah suai dan pembaikan dengan peruntukan sebanyak 1.55 juta. Peruntukan sinking fund sebanyak 2.56 juta dan sustainability program berjumlah 50,000, iaitu bagi sustainability program ini adalah untuk pemasangan penghawa dingin cekap tenaga. KKM juga telah diluluskan projek naik taraf sistem loji rawatan air kumbahan di hospital ini dengan kos sebanyak 7.6 juta. Projek ini sedang dalam proses tender dan dijadualkan akan bermula dilaksanakan pada Jun 2024 dengan tempoh siap selama 84 minggu. Tan Sri Yang di-Pertua, KKM juga telah mengumumkan peluasan skim perubatan madani ke seluruh negara berkuat kuasa 15 September 2023. Sehingga kini terdapat 16 klinik swasta berdaftar di bawah skim ini di sekitar daerah Muar di mana ianya mampu menjadi alternatif yang efektif bagi keperluan rawatan pesakit luar untuk kes-kes ringan kepada penerima sumbangan tunai rahmah STR yang layak. Sebanyak 1,367 lawatan pesakit telah dilakukan ke semua klinik-klinik swasta tersebut dengan jumlah tuntutan sebanyak 65,000. Maka saya berharap agar Yang Berhormat Muar dapat menyokong skim perubatan madani bersama dengan ahli-ahli parlimen yang lain. Sekian, terima kasih. Sehingga Muar. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas pemakluman peruntukan penyelenggaraan dan penambahan peralatan di Hospital Muar. Cuma cadangan susulannya, saya dimaklumkan bahawa kawasan Muar itu begitu besar. Dia bukan sahaja di bawah Parlimen Muar tetapi daripada Paguh ke Semerah. Bukan itu saja, tetapi di Muar yang di mana kita memerlukan, hospital memaklumkan mereka memerlukan sekurang-kurangnya 10 ambulan, tetapi kini hanya ada 5 dan di kalangan 5 ambulan tersebut 3 kerap masuk ke bengkel. Dengan itu waiting time untuk ambulans itu kerana Muar itu sangat panjang daripada Paguh ke Semerah, akhirnya akan menjejaskan emergency services yang perlu disediakan bagi warga Muar. Saya berharap isu ini dapat diselesaikan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar, Tan Sri Yang di-Pertua. Kemana-mana saja lawatan Yang Berhormat Menteri dan juga saya sering mendengar permasalahan dan juga aduan untuk perkhidmatan ambulan yang ketika ini sangat-sangat diperlukan di setiap hospital di seluruh negara. Dan juga begitu untuk Yang Berhormat Muar, ketika ini pada tahun hadapan, pada suku tahun kedua 2024, kita akan melaksanakan perolehan sebanyak 590 buah ambulans dan juga pelaksanaan ini secara berfasa 2024, 2025 dan juga kita menjangkakan akan mendapatkan berita baik kepada Yang Berhormat Muar yang boleh disampaikan kepada Hospital Sultanah Fatimah. Kita akan memperuntukkan sebanyak 5 buah
ambulans dan juga agar ambulans ini dapat menambah baik kepantasan untuk kami memberikan perkhidmatan kepada klien-klien, dan juga kita harus sedar bahawa selepas kita menjalani pandemik COVID-19, banyak kenderaan-kenderaan kita telah mempunyai peningkatan dari sudut mileage. Kami akan berusaha untuk menambah baik, dan juga melalui kertas putih terdapat tonggak di mana public dan private partnership dengan izin akan diguna pakai untuk meningkatkan mutu perkhidmatan ambulans pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Baik, ya, silakan. Baik. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang usaha kerajaan dalam menaik tarafkan dari segi infrastruktur ataupun hardware hospital-hospital dan klinik kesihatan awam. Soalan saya lebih umum. Saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri bahawanya proses digitalisasi bagi perkhidmatan awam, yang mana kita tahu tentang efisiensi ataupun kecakapan pengurusan pesakit-pesakit perkhidmatan perubatan. Salah satu masalah adalah proses digitalisasi yang mengambil tempat agak lama dan menggunakan masa yang agak panjang. Sebagai contohnya, sistem pendaftaran pesakit luar masih lagi kekal menggunakan rekod yang lama. Sistem rekod perubatan bagi pesakit masih lagi menggunakan cara yang lama. So mungkin Timbalan Menteri boleh memberikan pencerahan apakah status terkini tentang proses digitalisasi dalam sistem perubatan dan perkhidmatan kesihatan awam. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Gopeng. Satu persoalan yang baik dan sangat penting bagi sistem kesihatan awam negara, di mana kita sememangnya telah mempunyai cadangan dan juga perancangan terperinci untuk mendigitalisasikan sistem kesihatan, dan juga Yang Berhormat Menteri turut telah mengumumkan bahawa proses ini akan mengambil masa sehingga 2030, dan juga terdapat pelbagai projek sedang dimulakan. Sebagai contoh, di Negeri Sembilan kita akan memulakan program digitalisasi secara pilot ke seluruh hospital dan juga klinik-klinik kerajaan, dan juga terdapat beberapa aplikasi-aplikasi yang kita kenal pasti, dan juga kita harus memperkenalkan EMR dengan izin ataupun Electronic Medical Record ke hospital-hospital kerajaan, supaya setiap rekod-rekod ini dapat berhubung. Seperti contoh, kalau kita sakit di Miri, kita tidak dapat membawa rekod kita ke Serdang Hospital. Maka sebab itulah persoalan Gopeng itu sangat baik, dan juga bermula tahun hadapan kita akan memperbanyakkan lagi pemasangan sistem digital ke klinik-klinik baharu dan juga hospital-hospital yang telah dikenal pasti. Kami akan mengemaskini daripada masa ke semasa, dan juga kami akan mengemaskini maklumat-maklumat kepada setiap parlimen pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Wong Kah Wok Taiping. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya soalan 5. Silakan Menteri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Taiping. Pusat Aktiviti Warga Emas ataupun PAWE merupakan tempat bagi warga emas menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Ia merupakan satu perkhidmatan bercorak penjangkauan sosial ataupun reaching out dengan izin, dan pembangunan yang mensasarkan kepada warga emas yang sihat serta dapat menguruskan diri. PAWE ini merupakan sebuah pusat aktiviti yang ditubuhkan melalui pembabitan oleh komuniti dan pertubuhan sukarela kebajikan iaitu PSK. Pusat aktiviti ini bukanlah dioperasikan oleh kerajaan, tetapi disokong oleh kerajaan melalui penyaluran bantuan keuangan, khidmat nasihat dan sebagainya. Ia bertujuan memupuk dan menyokong dasar warga emas negara yang berhasrat untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sihat dan positif. Sehingga Oktober 2023, sebanyak 161 buah PAWE telah ditubuhkan
dan beroperasi di seluruh negara dengan penyertaan lebih 50,000 ahli pawai yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, agama, bangsa dan sosioekonomi. Pada masa ini, mana-mana pihak yang berhasrat untuk menubuhkan pawai ini di kawasan mereka boleh mengemukakan cadangan kepada mana-mana pejabat kebajikan masyarakat daerah ataupun PKMD yang berhampiran. Cadangan ini akan dinilaikan berdasarkan beberapa kriteria yang diambil kira seperti bilangan warga emas, lokasi pemilihan premis dan komuniti penggerak. Sokongan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berhubung perkara ini adalah seiring dengan usaha untuk meluaskan capaian perkhidmatan ini dan memberikan warga emas akses kepada kemudahan fasiliti untuk menjalankan aktiviti atau program dalam komuniti seperti kekal aktif dan produktif. Untuk makluman juga, pada tahun 2023 ini sahaja KPWKM telah meluluskan permohonan penubuhan 4 buah pawai baru masing-masing di negeri Perak, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Sekian, terima kasih. Sila Taiping. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Malaysia bakal mencapai status negara tua menjelang tahun 2030 dengan kadar 15% daripada jumlah populasi adalah berumur 60 tahun ke atas. Dan kita akan nampak bahawa peranan pawai akan bertambah berat. Dan soalan saya di sini adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan kelangsungan pengoperasian dan berjalanan pawai dalam jangka masa panjang dan apakah peruntukan ataupun grant yang akan ataupun yang telah diberikan kepada pawai. Terima kasih Yang Berhormat. Bantuan keuangan kerajaan kepada pawai bukanlah bertujuan menanggung sepenuhnya operasi pawai, tetapi ia adalah bertujuan untuk menggalakkan setiap pawai terus aktif melaksanakan aktiviti serta meringankan sedikit tanggungan kos operasi mereka. Sebagai PSK ataupun Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan, setiap pawai digalakkan berfikir secara inovatif dan kreatif untuk menjana dana operasi. Sebagai langkah ke hadapan, pawai boleh terus memperkasakan diri dan lebih berdikari agar kebergantungan pawai kepada peruntukan dana dan bantuan kerajaan digunakan untuk pelaksanaan program di pawai dan bukannya untuk digunakan untuk bayaran utiliti atau penyelenggaraan premis. Tapi dari sudut program pawai ini sebenarnya untuk negara tua ini, persediaan kita sebenarnya ianya menyeluruh, bukan kepada KPKW KM saja, tapi ini termasuk Kementerian Ekonomi juga yang juga membuat perancangan sendiri secara menyeluruh. Kerana bagi kami pawai, kami membantu dari segi program juga, di mana kami KPWKM juga memberi RM50,000 setahun untuk untuk maintenance dengan izin. Ianya ada satu peningkatan daripada dahulu tahun 2021, kalau dulu 33,000 lebih, sekarang ini sudah 50,000 untuk kita membantu pawai, dan untuk aktiviti mereka boleh memohon kalau mereka menjalankan aktiviti pawai ini. Terima kasih. Saya nyebut tempat. Terima kasih. Betul. Yang Berhormat Menteri, saya ada dua soalan. Pertama, sekarang ini kita telah mempunyai tahap kesihatan yang memuaskan. Ramai veteran yang berusia 60 ke atas masih lagi produktif dan berpengalaman dalam masyarakat. Adakah pihak kementerian akan menyenaraikan mereka sebagai sukarelawan yang boleh membantu pawai-pawai di seluruh negara, kerana kita kerugian kalau tak guna mereka ini sebagai veteran yang berpengalaman? Satu. Yang kedua, kalau kes di Kelantan dan Terengganu serta Kedah, terdapat banyak pondok-pondok tradisional yang mengajar kelas-kelas agama yang sebenarnya boleh dijadikan sebagai tambahan ataupun pawai yang dibantu oleh pihak kerajaan. Adakah kerajaan berinisiatif dan insentif untuk pondok-pondok seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Kalau kita lihat dari sudut home health dengan izin, kita ada sukarelawan. Kita tak kira umurnya asalkan mereka sihat. Jadi pada masa ini terdapat seramai 2,174 sukarelawan khidmat bantu di rumah yang kita katakan home health ya, di seluruh negara. Sukarelawan ini memberi perkhidmatan kepada hampir 8,700 klien, meliputi 6,698 orang warga emas dan 1,998 OKU. Jadi ia bukan hanya untuk warga emas saja.
atas menzahirkan penghargaan terhadap mereka, sukarelawan KPDR ini diberi sagu hati oleh KPWKM RM400 sebulan sekiranya mereka mencapai KPI yang ditetapkan, memberi perkhidmatan sekurang-kurangnya kepada 4 orang klien sebulan, 2 jam per sesi per klien dengan jumlah minimum 4 sesi sebulan. Tadi Yang Berhormat menyentuh mengenai pondok-pondok tu. Kalau dari segi aktiviti, kita tidak menghadkan. Mereka boleh menggunakan komuniti rukun rumah tangga, rukun tetangga, dewan seberguna, pondok-pondok kalau aktiviti adalah untuk membantu mereka. Jadi kerana ini adalah salah satu dari cara untuk mereka mengongsikan ilmu mereka dengan warga emas atau bersama mereka sendiri. Banyak program kesihatan juga yang dilanjurkan oleh sesama mereka dan mereka memohon daripada kita dari segi peruntukan. Ya, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, Kuala Kerai. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Nodai getah tiada upaya, musim tengkujuh bakal tiba. Nombor 6 soalan saya, jawapan Menteri sangat didamba. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Kerai. Kerajaan mengambil maklum dan sentiasa melaksanakan pemantauan yang rapi berhubung penyakit luruhan daun iaitu Pestalotiopsis yang boleh memberikan kesan kepada pengeluaran getah negara. Justru Kementerian melalui Lembaga Getah Malaysia atau LGM sedang melaksanakan langkah kawalan LDP dengan butiran maklumat seperti berikut. Yang pertama, kos semburan adalah ditanggung oleh kerajaan dan jumlah peruntukan yang diluluskan bagi kawalan penyakit LDP adalah sebanyak RM14.93 juta dan kawasan kawalan yang diluluskan adalah sebanyak 13,021 hektar. Bagi Semenanjung, kawalan ini meliputi ladang getah terselia dengan keluasan melebihi 40 hektar, lokasi milik agensi kerajaan, rancangan tanah agensi kerajaan, anak syarikat agensi kerajaan, mini estate agensi kerajaan, ladang getah milik syarikat swasta dan juga ladang hutan getah kelolaan syarikat swasta. Manakala bagi wilayah Sabah dan Sarawak pula, kawalan ini meliputi kawasan sama seperti yang telah dinyatakan. Namun, terdapat tambahan kawasan seperti kebun, ladang milik persendirian dan pekebun-pekebun kecil persendirian yang dikendalikan di bawah agensi-agensi kerajaan. Sehingga 18 November 2023 bagi kawalan LDP Seri 1, 8/10 kawasan Felda telah dilaksanakan 3 pusingan semburan dan 2/10 kawasan Felda sedang dalam proses tuntutan bayaran. Selain itu, 8/8 kawasan Felkra sedang dalam proses 3 semburan, manakala semua kawasan wilayah Sabah dan Sarawak akan memulakan semburan pada tahun 2024. Dan bagi kawalan LDP Siri 2 pula, semua 8 kawasan telah diluluskan dan akan mula melaksanakan semburan pada tahun 2024. Bagi langkah untuk meningkatkan harga getah, kerajaan sentiasa memahami dan mengambil maklum terhadap kegusaran rakyat berhubung isu ketidaktentuan harga getah dan harga yang rendah di pasaran tempatan. Sebagai makluman, harga getah adalah dipengaruhi oleh pelbagai faktor terutama penawaran dan permintaan getah dunia. Intervensi daripada kerajaan adalah tidak mudah dan pada tahap yang minimum kerana industri getah negara adalah berorientasikan ekspor dan pengeluaran negara juga adalah hanya sekitar 3.3% dari jumlah pengeluaran dunia. Namun kerajaan akan terus giat membantu pekebun kecil yang terkesan akibat penurunan dan ketidakstabilan harga getah di pasaran. Oleh itu, kerajaan akan berusaha untuk membantu meningkatkan harga getah dengan melaksanakan tindak langkah-langkah seperti berikut. Di peringkat antarabangsa, Malaysia bekerjasama dengan negara-negara pengeluar getah utama dunia di bawah kerangka International Tripartite Rubber Council ataupun ITRC dan the Association of Natural Rubber Production Countries dalam menstabilkan harga getah melalui langkah pengurusan bekalan dan meningkatkan penggunaan getah asli di kalangan negara-negara pengeluar.
pengenalan mekanisme harga getah untuk kesinambungan kehidupan pekebun kecil antarabangsa adalah di peringkat antarabangsa adalah dalam peringkat cadangan bagi memberikan manfaat kepada pekebun kecil. Usaha ini adalah untuk membenarkan harga getah asli berada dalam julat harga yang telah ditetapkan untuk mengurangkan ketidaktentuan harga getah dunia. Terima kasih. Baik, saya jemput Kuala Kerai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSIM), berlaku penurunan pengeluaran getah asli Malaysia. Misalnya untuk bulan Julai turun 4.5% kepada 28,533 tan pada bulan Julai 2023 daripada 29,867 tan yang dicatatkan pada Jun 2023. Soalan saya, apakah faktor utama penurunan hasil ini dan adakah ini bermakna kekurangan minat kepada pekebun kecil dan penerima getah untuk terus berada di bidang ini? Dan apakah bentuk bantuan dana untuk membantu koperasi pekebun kecil ataupun KPK membeli lebih banyak getah untuk dijual, memandangkan rata-rata KPK tidak mampu bersaing dengan syarikat swasta? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Kerajaan melalui LJM telah melaksanakan program target melalui konsep koperasi pekebun dan pengusaha ladang getah tempatan untuk meningkatkan pendapatan pekebun getah kecil getah dengan cara memindahkan rangkaian bekalan supply chain dengan melibatkan pekebun dan rantaian industri getah, industri menegak. Di peringkat dan projek ini dijangka dapat menambah nilai getah, memberi peluangan dan pendapatan yang lebih baik kepada pekebun kecil getah. Jadi sehingga pada bulan Ogos 2023 peserta program target telah melepasi fasa inkubator dan peringkat seterusnya adalah pemantauan bagi proses pembukaan pusat pengumpulan getah di lokasi yang bersesuaian. Terima kasih. Baik, saya jemput Tampin. Terima kasih Tan Sri. Selamat kembali Timbalan Menteri, semoga sihat selalu. Penyakit luluhan daun pokok getah mula dikesan pada tahun 2017 dan saya difahamkan jawatan kuasa Pestalotiopsis peringkat kebangsaan juga telah dibentuk bagi menyelas tindakan secara menyeluruh untuk mengawal penyakit berkenaan. Persoalan saya, sejauh manakah peranan yang telah dimainkan oleh jawatan kuasa tersebut bagi membantu pekebun kecil untuk mengawal dan menghapuskan jangkitan berkenaan? Dan apakah perkembangan semasa mengenai usaha yang dilakukan oleh kementerian menerusi kajian teknologi genom bagi memastikan klon getah tahan serangan penyakit? Kerana klon getah pada hari ini mengakibatkan antara faktor pekebun kecil tidak lagi minat untuk mengekalkan tanaman getah ini. Terima kasih Tan Sri. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Okey, untuk kita mengatasi masalah penyakit ini adalah pertama kita mengadakan semburan racun untuk mengelakkan daripada terkena ataupun untuk menghadapi jangkitan penyakit ini, dan juga mengenai dengan kesan ataupun kesan daripada yang kita buat semburan itu sebenarnya kita masih lagi dalam penyelidikan sehingga kini, tapi insyaAllah mungkin dalam beberapa masa akan datang kita akan dapat lihat keberkesanannya. Terima kasih YB. Baik, saya jemput Datuk Ramanan Ramakrishnan, Sungai Buloh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan Sungai Buloh, soalan nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah melaksanakan beberapa inisiatif yang memberi fokus kepada usaha-usaha untuk mendigitalisasikan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui program-program seperti berikut. Yang pertama, membangunkan platform MyMall yang menyediakan ruang pemasaran dalam talian secara percuma bagi produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh PMKS. Dan setakat ini jumlah merchants yang berdaftar dengan platform ini adalah sebanyak 1,277 belum soalan belum. dan telah menjana jualan
sebanyak 2,77 juta ringgit. Yang kedua, menawarkan skim pembiayaan online tekun melalui Tekun Nasional yang bertujuan untuk menyediakan modal pembiayaan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara talian, dan sejak dilaksanakan setakat hari ini sebanyak 779 usahawan telah mendapat manfaat daripada skim ini melibatkan jumlah pembiayaan sehingga 5,9 juta ringgit. Yang ketiga, memperkenalkan skim SME Technology Transformation Fund melalui SME Bank yang menyediakan pembiayaan kepada PMKS untuk meningkatkan penggunaan digital dalam operasi perniagaan. Setakat hari ini sebanyak 261 syarikat telah menerima manfaat skim ini melibatkan pembiayaan sebanyak 301,15 juta ringgit. Yang keempat, melaksanakan program pemantapan penjajah dan peniaga kecil yang bertujuan memberi pendedahan dan meningkatkan pengetahuan mengenai pendigitalan perniagaan kepada penjajah dan peniaga kecil, yang mana sebanyak 8 seri program telah dilaksanakan melibatkan sebanyak 1,728 orang peserta daripada kalangan penjajah dan peniaga kecil. Yang kelima, melaksanakan program transformasi teknologi dan digitalisasi koperasi bertujuan untuk memberi pendedahan kepada koperasi ke arah penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam tadbir urus dan aktiviti koperasi, di mana 3 siri program dengan kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah diadakan melibatkan jumlah peserta keseluruhannya 104 peserta daripada pelbagai koperasi. Dan yang keenam, melaksanakan program memperkasakan digitalisasi koperasi melalui Institut Koperasi Malaysia yang bertujuan menggalakkan koperasi menggunakan pemasaran digital, di mana setakat ini 30 program telah diadakan melibatkan 2,093 orang peserta daripada pelbagai koperasi. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sungai Buloh. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan data rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM, jumlah perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdaftar di Malaysia pada tahun lalu menurun kepada 1.17 juta berbanding dengan 1.23 juta pada tahun 2021. Penurunan sebanyak 52,893 PMKS pada tahun 2022 berbanding dengan 2021 ini adalah didorong oleh pelbagai faktor seperti kesan daripada pandemik COVID terhadap perniagaan, peningkatan kadar inflasi, kenaikan harga barang dan kos operasi yang memberi kesan kepada kelangsungan perniagaan PMKS di negara ini. Dengan wujudnya bantuan teknologi digitalisation, Sungai Buloh berharap ramai PMKS akan beralih kepada pendigitalan untuk memaksimalkan potensi perniagaan. Dalam konteks ini, soalan tambahan saya, apakah antara cabaran utama yang dihadapi oleh usahawan digital di negara ini dan bagaimanakah program-program yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri ini akan mengatasinya untuk menjamin masa depan rakyat usahawan yang lebih cerah? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya setuju dengan pemerhatian Yang Berhormat tentang beberapa observation yang telah dinyatakan termasuk cabaran-cabaran yang menyebabkan berlakunya penurunan PMKS yang menjalankan perniagaan. Tetapi dalam masa yang sama terdapat juga PMKS yang telah beralih daripada perusahaan mikro kepada perusahaan kecil kepada perusahaan sederhana. Dan menyebut tentang cabaran ini, kita akui hampir kebanyakan PMKS di negara kita ini mengeluarkan produk ataupun perkhidmatan yang sama dan mereka bersaing sesama mereka sendiri untuk memberi yang terbaik. Di peringkat kementerian kita mempunyai agensi seperti Institut Keusahawanan Negara misalnya yang membantu PMKS kita ini antara lainnya untuk membangunkan produk yang lebih berkualiti, terutama dari segi pelabelan dan juga dari segi kaedah pemasaran.
Itu sebab kita menyediakan platform MyMall supaya kita dapat membantu usahawan PMKS ini untuk beralih daripada perusahaan secara tradisi berjual secara fizikal kepada menjual produk dan perkhidmatan mereka secara fizikal, secara online. Itulah antara fokus yang diberikan oleh kementerian. Dan sebagai makluman yang berhormat juga, seperti yang kita maklum, banyak agensi yang terlibat dengan pembangunan keusahawanan ini. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui MDIK misalnya. Begitu juga dengan Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa tentang program e-usahawan desa misalnya. Dan dana pinjaman daripada Bank Negara Malaysia untuk menggalakkan peningkatan produktiviti perniagaan melalui automasi dan pendigitalan. Itu antara lainnya inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk membangunkan lagi usahawan-usahawan PMKS kita ini menggunakan platform pendigitalan sebagai salah satu platform pemasaran yang lebih penting, lebih efektif pada ketika ini dan dalam masa yang sama digunakan sebagai sebahagian operasi perniagaan mereka. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Bagaimana pula perancangan yang dibuat untuk digitalisasi untuk usahawan di dalam koperasi pertanian? Dan apakah status terkini adaptasi soal digital di dalam koperasi pertanian supaya selari dengan era digital, dan kita mengharapkan supaya pertanian ini diaktifkan juga dengan bersama-sama dengan era digital ini. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Yang berhormat Menteri. Terima kasih yang berhormat. Seperti mana saya katakan tadi terkait dengan koperasi ini, sama ada ianya koperasi pertanian atau apa juga sektor yang dilaksanakan oleh koperasi-koperasi ini, kita mempunyai program khas, yaitu program transformasi teknologi dan digitalisasi koperasi dan juga program memperkasakan digitalisasi koperasi yang dilaksanakan oleh Institut Koperasi Malaysia IKMA dan juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Dan terkait dengan koperasi pertanian itu, saya akan balik simak datanya dan akan bagi maklum balas bertulis kepada yang berhormat. Tapi saya bersetuju kita galakan dan kita alu-aluhkan mana-mana penyertaan koperasi bersifat aktiviti pertanian ini yang boleh menyumbang kepada keterjaminan makanan kita untuk juga mengambil bahagian dalam proses digitalisasi ini. Kalau yang berhormat saya jemput untuk melawat Institut Koperasi Malaysia IKMA, di mana mereka boleh memantau pertumbuhan dan juga progres penanaman yang dilaksanakan oleh koperasi yang berada di jauh daripada pejabat IKMA di lapangan di kampung. Yang itu saya jemput yang berhormat melawat IKMA dan dapat gambaran teknologi yang ada di IKMA yang kita boleh alu-aluhkan penyertaan daripada koperasi-koperasi untuk adopt teknologi yang ada ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut saya mempersilakan Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan Yang Berhormat Kota Baru. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan saya nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Ketua, Yang Berhormat menjawab soalan ini dalam konteks siasatan yang dijalankan oleh PDRM. 3R merujuk kepada isu-isu berkaitan dengan institusi diraja khususnya rural, agama atau kaum. Kerajaan melalui PDRM berpandu kepada ketetapan dalam Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang lain yang berkuasa khususnya seperti Akta Sultan 1948, Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebagai contoh, dari segi Perlembagaan Persekutuan, kebebasan untuk bersuara telah dilimitasi oleh perkara
10 Pasal 2 di bawah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan turut menekankan tentang kebebasan beragama dan aspek keharmonian dalam agama melalui perkara 3/1 yang ma'arif tentang ini dan perkara 11. Manakala institusi raja pula telah diangkat tinggi melalui perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dan isu-isu mengenai hak, keistimewaan dan prerogatif telah ditekan menurut perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan. Di bawah Akta Hasutan 1948, Akta 15 pula, sebarang perbuatan atau kenyataan yang mempunyai kecenderungan menghasut merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 3/1 Akta yang sama telah menyenaraikan perkara-perkara yang dikategori sebagai kecenderungan menghasut. Walau bagaimanapun, Seksyen 3/2 Akta yang sama telah diberi limitasi bahawa suatu perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan atau benda lain tidak boleh disifatkan sebagai menghasut seperti mana termaktub di bawah Akta Hasutan 1948. Untuk makluman yang berhormat, manakala di Akta Hasutan 1948 tidak menyatakan secara khusus bahawa penghinaan terhadap agama sebagai salah satu elemen kecenderungan menghasut di bawah Seksyen 3. Justru sebarang perbuatan atau perkataan yang boleh mencetuskan ketidakharmonian agama akan disiasat dalam konteks Seksyen 298 dan Seksyen 298A Kanun Kesiasaan. Selain itu, Seksyen 503 Kanun Kesiasaan telah memperuntukkan kesalahan bagi kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Secara spesifik, Seksyen 505(c) Kanun Kesiasaan adalah berkaitan kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat hendak mengapikan atau mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan suatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain. Ini bermakna apa-apa perbuatan, kenyataan, hantaran, ucapan, penerbitan dan seumpamanya yang bertentangan dengan undang-undang yang dinyatakan tadi adalah tidak dibenarkan. Jika ia menyentuh isu-isu 3R dan siasatan boleh dijalankan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada seperti yang dinyatakan. Bagi menjawab soalan B, Yang Berhormat, buat masa ini, Kementerian berpandangan bahawa akta-akta sedia ada sudah mencukupi bagi mengawasi isu 3R dan tidak merancang untuk menggubal akta khusus berkaitan dengan perkara 3R yang dimaksudkan. Terima kasih. Yang Berhormat, Ketua Baru. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih sahabat saya Timbalan Menteri. Saya mengandaikan Menteri yang akan datang menjawab. Tak apa, Yang Berhormat pun bekas Menteri. Yang Berhormat, dalam membicarakan tentang kedaulatan undang-undang atau rule of law, salah satu elemen yang penting adalah no punishment without law. Tidak boleh dijalankan satu-satu hukuman tanpa undang-undang yang khusus. Oleh sebab itu saya masih menekankan perlu undang-undang khusus. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, apakah sekarang ini sudah ada satu SOP, Standard Operating Procedure, atau lebih lagi khusus lagi Perintah Tetap Ketua Polis Negara IGSO, Inspector General Standing Order, yang boleh digunakan atau sedang digunakan oleh KDN untuk mengendalikan siasatan kes-kes yang diklasifikasikan sebagai kes berunsur 3R ini. Dan apakah SOP ini termasuk menangkap suspek pada pukul 3 pagi sebelum ianya dihadapkan mahkamah sebagaimana yang berlaku pada bulan Julai yang lalu terhadap Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah. Dan yang mengejutkan kita ialah apakah kes-kes yang seumpama ini tidak melibatkan Ketua Polis Negara, kerana satu laporan yang berkaitan dengan kes tersebut disebut Ketua Polis Negara mengatakan Sanusi didakwa. Saya belum tahu lagi. Ini keadaan yang berlaku dalam kes yang khusus itu. Jadi saya nak tahu apakah prosedur yang sedang digunakan untuk menyiasat kes ini yang baru saja sebenarnya dibangkitkan oleh Menteri Dalam Negeri sekitar bulan Jun yang lalu. Parti politik jangan sentuh isu 3R. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan saya merujuk pada kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri
bertarikh 23 Oktober 2023 di dalam Parlimen lalu, beliau mengatakan sebanyak 104 kertas siasatan ataupun investigation paper atas isu 3R ini daripada kedua-dua belah pihak, belah kerajaan dan juga belah pembangkang telah dibuka. Saya nak tahu apakah status siasatan ini, dan saya tidak berhasrat untuk mendengar Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab sebagaimana Menteri. Siasatan telah dihantar kepada AGC. AGC adalah satu agensi yang meneliti, menyiasat dan seterus membuat keputusan hasil siasatan pihak polis. Jadi kalau siasatan pihak polis tidak lengkap, AGC tidak boleh buat apa-apa. Jabatan Peguam Negara tidak boleh buat apa-apa. Saya nak tahu apakah status 104 IP yang telah dikatakan dibuka dalam kes melibatkan 3R ini. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Apapun siasatan yang dijalankan oleh PDRM mengikut SOP dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan berasaskan undang-undang sedia ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kita bersikap adil, telus dan melaksanakan mengikut peraturan ditetapkan. Saya nak sebut bahawa berdasarkan rekod kita daripada yang disebut oleh Yang Berhormat tadi 104 kes yang ada, 60 kes telah selesai disiasat, 44 kes dalam siasatan. Secara terperincinya kalau boleh saya sebut rulers ada 47 kes yang berkaitan dengan isu agama ini, terdapat 30 kes dan satu lagi ialah bangsa ialah 27 kes. Saya nak sebut bahawa sebenarnya kalau kita lihat daripada fakta yang kita ada di bawah akta hasutan saja, ini fakta ya, daripada tahun 2010 sehingga 2023, sehingga September 2023, maknanya selama 13 tahun, fakta kita daripada 960 kes yang dibuka, hanya 19 sahaja yang dituduh. Ini menunjukkan bahawa kita benar-benar telus dan tidak sewenang-wenangnya mengambil tindakan kepada mana-mana pihak. Tindakan diambil berlandaskan undang yang sedia ada, yang mana menunjukkan bahawa kita telus dan bertanggungjawab ke atas perkara tersebut. Ini fakta yang kita ada. Terima kasih. Soalan berikutnya Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya, kalau dah dinyatakan tadi tu seolah-olahnya macam tidak mahu untuk memperkenalkan undang-undang khusus berkaitan dengan 3R ini, sedangkan keadaan di bawah ni masyarakat dan rakyat menjadi bimbang, takut, keliru dan sebagainya. Apakah kerajaan bercadang untuk perkenalkan satu garis panduan berkaitan dengan 3R ini, dan satu lagi ialah garis panduan yang telah ada ini ataupun mungkin diadakan nanti, perlulah sewajarnya saya cadangkan untuk diketengahkan di peringkat-peringkat media lah, diwar-warkan supaya rakyat yang keliru dan bimbang itu boleh diberi penjelasan sedikit. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Negara atas soalan tadi. Apapun saya percaya apa yang terkandung dalam Akta Hasutan 1948 itu cukup jelas, yang telah menggariskan perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan menyentuh tentang perkara ini. Dan berkaitan dengan 3R ini juga, kita juga melaksanakan tanggungjawab berasaskan juga undang-undang yang ada di bawah Kanun Kesiasaan dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sebagaimana disebut. Saya nak sebut bahawa bukan semua perkara berkaitan dengan 3R adalah dilarang, selagi ia tidak menyalahi dan melanggar peraturan-peraturan yang saya tetapkan tadi. Maknanya jika perkara-perkara menyentuh mengenai 3R tidak menyalahi peraturan itu, ia tidak menjadi kesalahan. Dalam hal ini, sekiranya mana-mana pihak yang tidak memahami perkara 3R ini secara sepenuhnya,
maka pendekatan yang sepatutnya diambil lebih baik tidak membicarakan perkara 3A ini secara terbuka hingga mengundang rasa tidak selesa kepada pihak lain. Fitrahnya definisi 3A dalam acuan negara kita adalah sangat meluas dan untuk menghadkan pemakaian kepada limitasi garis panduan hanya akan membuka ruang dan peluang kepada pihak tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasi batas-batas yang digariskan ini. Tuan Ketua, dalam isu 3 ini juga, tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh PDRM sebenarnya sengaja dibesar-besarkan sebagai seolah-olah seperti sengaja pihak kerajaan atau PDRM menggertak atau menakutkan setengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini adalah semata-mata dilakukan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak baik berluasa hingga tidak terkawal dan boleh mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam. Sebab itu tindakan diambil oleh polis untuk menghindar perkara-perkara ini berlaku. Dan saya sebut tadi bahawa PDRM tetap melaksanakan amanah dan tanggungjawab berlandaskan undang-undang yang kita tetapkan dan tidak lebih daripada itu, dan sekiranya mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa, oleh polis, boleh menggunakan saluran-saluran berkaitan untuk membuat aduan selaku pihak polis disediakan, misalnya melalui IPCC dan sebagainya. Maknanya jika tidak puas hati dengan tindakan pihak polis, boleh buat aduan di saluran-saluran yang kita tetapkan. Ini menunjukkan bahawa kita bertindak adil bagi menjamin keselamatan ketenteraman awam dalam negara ini. Terima kasih. Kita seterusnya ke soalan yang ke-9. Dipersilakan Datuk Anyi Ngau Yang Berhormat Baram. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soalan saya soalan nombor 9. Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Terima kasih. Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di seluruh negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat, khusus di Parlimen Baram, terdapat 24 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif. KPM telah diluluskan 20 projek pembinaan semula bangunan daif di sekolah dengan kos sebanyak RM204.25 juta. Sehingga 14 November 2023, status terkini pelaksanaan projek adalah 8 projek telah siap, 3 projek dalam pembinaan dan 9 projek di peringkat prabina. Seperti yang diminta oleh Yang Berhormat, senarai yang 8 projek yang telah siap adalah SK Sungai Bong, SJKC Hua Kuang, SK Poyut, SMK Long Lama, SMK Marudi, SK Long Laput, SK Sungai Buri dan SK Bario. Manakala 3 buah projek dalam pembinaan adalah SK Long Lapuk, SK Beluru Central dan SK Long Pelutan. Daripada kesemua projek telah dilaksanakan kerja yang 9 projek prabina, kesemua projek telah dilaksanakan kerja awalan iaitu kerja ukur dan siasatan tanah. Daripada jumlah peruntukan yang telah diluluskan sehingga 14 November 2023, sebanyak RM112.35 juta telah dibelanjakan bagi pembinaan semula bangunan daif di sekolah di Parlimen Baram. Terdapat 4 buah sekolah di Parlimen Baram yang mempunyai bangunan daif sedang diteliti untuk perancangan pembangunan semula. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Baram. Terima kasih Datuk Pengerusi dan terima kasih Timbalan Menteri. Saya mendengar dengan teliti dan sangat berminat dengan jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan saya ucapkan banyak terima kasih kerana menyenaraikan sekolah-sekolah yang siap ini. Namun di kawasan Baram terdapat hampir 80 lebih sekolah rendah termasuk sekolah menengah, dan saya dipahamkan pada 2-3 tahun yang lepas bahawa separuh daripada sekolah ini adalah dalam keadaan daif, dan saya mohon penjelasan atau pencerahan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menyenaraikan
Sekolah-sekolah daif yang akan dilaksanakan ataupun yang akan dibaik pulih dalam tahun ini, sebab saya percaya daripada 20 sekolah yang telah disenaraikan tu mungkin ada lagi hampir 60 sekolah lagi yang mungkin memerlukan tindakan segera daripada pihak kementerian. Mohon senaraikan sekolah yang bakal dilaksanakan dalam masa terdekat, khususnya tahun akan datang. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen dan ketika ini masih lagi berlangsung bagi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan ingin saya kongsikan jawapan daripada soalan nombor 1 iaitu daripada Ahli Parlimen Mas Gading kepada Menteri Keuangan berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah ataupun STR, bagaimana mereka yang berada di kawasan pedalaman khususnya untuk mendapatkan sewakan ataupun pengkemaskinian. Dan soalan yang kita terima daripada Yang Berhormat Pontian selaku Timbalan Menteri Keuangan menjawab bahawa penyampaian perkhidmatan terutamanya melibatkan golongan sasar sentiasa menjadi keutamaan kerajaan, dan pemakluman berhubung status kelulusan permohonan STR dan pembayaran STR akan dilakukan melalui 3 perkara. Yang pertama, penghantaran surat kepada penerima lulus berdasarkan alamat yang didaftarkan dalam pangkalan datar STR termasuk kawasan pedalaman di Sabah dan juga di Sarawak. Dan yang kedua, hebahan khidmat pesanan ringkas seperti biasa. Dan yang ketiga, semakan kendiri melalui portal rasmi STR di laman portal bantuan hasil.gov.my ataupun anda boleh Google di sumbangan tunai rahmah mengikut kepada jawapan yang kita terima. Dan hari ini juga aturan urusan mesyuarat turut menyatakan bahawa sambungan kepada perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi orang Undang-Undang Perbekalan 2024. Baik saudara, selain daripada anda boleh menyaksikan kami di TV1 dan akan ditangguhkan seketika ini dan akan diteruskan di saluran berita RTM, dan juga boleh menerusi streaman langsung melalui pautan yang kami sediakan di telefon pintar anda yang anda boleh tonton di mana-mana sahaja, dan boleh mak turun RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah. Dan antara rang undang-undang yang turut dibacakan hari ini iaitu rang Undang-Undang Keuangan nombor 2 2023, RUU Syarikat Pindaan 2023, RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023, dan yang kelima disenaraikan iaitu rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023. Dan semua ini akan diselesaikan dalam persidangan pada hari ini dan akan disambung pada waktu-waktu yang akan ditetapkan kemudian. Sekian saja daripada saya, Khairul Hafiz Yunus, langsung dari Parlimen pada hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa esok untuk persidangan hari-hari yang akan datang dan juga melihat kepada perkara-perkara yang akan disiarkan ataupun disenaraikan dalam aturan urusan mesyuarat Parlimen dari semasa ke semasa. Dan ikuti kami di semua platform kami di Berita RTM. Sekian saja dari saya, Khairul Hafiz Yunus, dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka, Malaysia madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Ni kata dia tak boleh hadir, ada emergency, isteri dia kena masuk hospital. Dia cancer, dia bagi tahu dah.